Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Najib kalah lagi. Mahkamah Persekutuan menolak rayuan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memperkenalkan bukti baharu dalam rayuan akhir melibatkan kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dan 4 hakim tertinggi negara yang lain sebulat suara menolak rayuan Najib untuk mengemukakan bukti baharu yang membabitkan keluarga bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Anggota panel hakim terdiri daripada Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Rohana Yusof, Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Muhammad, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Muhammad Zawawi Saleh. Semasa prosedur mahkamah, Maimun berkata rayuan Najib itu tidak mempunyai merit kerana bukti baharu yang tersebut tidak mempunyai kaitan dengan rayuan SRC. Justru hakim memutuskan bahawa permohonan Najib tidak mematuhi keperluan bahawa bukti tidak ada pada masa perbicaraan SRC di hadapan Mahkamah Tinggi. Menurut Maimun, bukti yang ingin dikemukakan adalah berkaitan dengan kes lain iaitu perbicaraan berasingan Najib RM2.28 bilion, One Malaysia Development Berhad 1MDB dan bukan kes rayuan Najib dalam kes SRC RM42 juta. Maimun menegaskan bahawa permohonan itu terlalu luas dalam skop bukti yang dicari dan gagal untuk menerangkan secara khusus bukti apa yang dicari. Beliau memutuskan afidavit menyokong bidaan keterangan tambahan, tidak menyatakan rasional atau fakta khusus yang dikaitkan dengan bakal saksi dan bukti baharu yang disebut laporan Malaysia kini. Kata Maimun, saksi iaitu Zeti disediakan oleh pihak pendakwaan pada permulaan peringkat pembelaan perbicaraan SRC, tetapi perayu iaitu Najib enggan memanggil saksi berkenaan. Pada 7 Disember tahun lalu, Najib merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang menolak permohonan beliau untuk mengemukakan bukti tambahan. Ketua Hakim Negara menegaskan bahawa Mahkamah Rayuan telah memberikan pendengaran yang adil sebelum menolak permohonan bukti tambahan yang diutarakan oleh Peguam Najib. Beliau menjawab hujah Peguam bela Tan Sri Syafiee Abdullah bahawa Mahkamah Rayuan tidak memberikan perbicaraan yang adil kerana menolak permohonan mereka untuk menangguhkan perbicaraan 7 Disember atas sebab berkaitan COVID-19. Jelas Maimun, badan kehakiman diberi kuasa di bawah Seksyen 15A Akta Mahkamah Kehakiman untuk mengarahkan prosedur dijalankan melalui pendengaran hybrid yang menggabungkan pendengaran secara dalam talian dan juga di mahkamah. Tegasnya peruntukan ini dibuat khusus untuk situasi jika pasukan undang-undang menjalani kuarantin COVID-19 atau kontak rapat dengan seseorang yang positif. Beliau mengingatkan bahawa pasukan undang-undang yang berada di bawah kuarantin akibat COVID-19 masih boleh mengakses dokumen mahkamah melalui teknologi moden. Bagaimanapun, menurut Maimun, Peguam Najib telah memfailkan permohonan mereka pada saat akhir iaitu pada 2 Disember dan masih memfailkan hujah jawapan walaupun pada malam pendengaran Mahkamah Rayuan mengenai permohonan bukti tambahan. Katanya Najib memfailkan permohonan keterangan tambahan tersebut begitu hampir dengan tarikh keputusan mengenai rayuan substantif. Perayu tidak dilucutkan hak untuk didengar atau dinafikan perbicaraan yang adil. Mahkamah Rayuan telah menggunakan budi bicaranya dengan betul. Hak perayu tidak diprejudiskan dan telah diberikan haknya untuk didengar, tegas Maimun. Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib yang dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atas kesalahan menyeleweng RM42 juta dana milik syarikat SRC International Sdn Bhd pada 8 Disember 2021. Terdahulu pada 3 Mac, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib dan bekas setiausaha perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Sariga Abdullah agar mereka dilepas tanpa dibebaskan daripada 6 pertuduhan pecah amanah harta kerajaan
kerajaan yang berjumlah 6.6 bilion ringgit yang didakwa dilakukan antara 21 Disember 2016 dan 18 Disember 2017. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Pendakwa raya mewakili orang awam yang ingin melihat kes ini dibicarakan. Bukan boleh dilepas dan dibebaskan. Begitu sahaja. Kami bersedia untuk membuktikan tuduhan terhadap tertuduh, kata Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi ketika membantah permohonan itu. Benar, rakyat mahu melihat keadilan ditegakkan.